dan jemaah hadirin sidang jemaah mudah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini kan sebagaimana pada Jumaat yang pun kita akan ganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah pada hari Jumaat ini kita dituntut untuk berbanyakkan selawat kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu setiap hari Jumaat mengingatkan kita selawat pada orang yang beriman, ya sallu alaihi sallimu taslima. Kita yang beriman Subhanahu wa ta'ala, maka kita untuk banyak selawat. Jadi kita tanyalah diri kita hari berapa kita sampaikan untuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada hadis baginda Nabi yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul alaihi wasallam aksiru alayya min salat. Perbanyakkan Nabi, perbanyakkan aku fi kulli yaum setiap hari. Ini Nabi sebut, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada setiap selain daripada Allah sendiri tadi menyebut dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang setiap kali dalam khutbah kedua disebut tentang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi tadi. Dan Nabi sebut lagi dalam hadis ini, fa innas salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumu'ah. Sesungguhnya umat-umat Nabi Muhammad ini, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad yang banyak berselawat kepada baginda Nabi akan diperlihatkan pada setiap hari Jumaat. Rasulullah akan dapat lihat kita berselawat kepada Rasulullah, terutama pada hari Jumaat ini ataupun hari-hari lain, diperlihatkan selawat tadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengharapkan bila Rasulullah tengok kita berselawat, mudah-mudahan kita akan dapat kegembiraan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat itu saja, Nabi kata faman kana aktsaruhum alayya, sesiapa yang mereka ini banyak berselawat, kana aqrabahum minni manzilah, maka mereka itu akan berada hampir dengan aku di dalam syurga nanti. Allahu akbar. Kita tak sempat tuan-tuan, para sahabat mereka sempat bertemu dengan Rasulullah, mereka sempat berguru, mereka sempat bersama dengan Rasulullah, berjuang untuk berdakwah dan sebagainya. Kita tak sempat. Kita nak tatap wajah baginda pun kita tak sempat. Tapi kita ada rasa kasih, rasa rindu kepada Rasulullah. Tapi di akhirat nanti, siapa yang banyak berselawat, Rasulullah kata kana aqrabahum, mereka itu akan hampir denganku.
Allah, akan berada dekat dengan Rasulullah. Ini salah satu kelebihan bagi yang banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada tengah hari ini sekitar 20 minit ini tazkirah insya-Allah sebagai peringatan untuk diri saya dan hadirin sekalian. Marilah kita melihat sedikit sebagai muhasabah diri kita pada ketika tengah hari ini sebelum kita menunaikan solat Jumaat pada tengah hari ini. Apa yang ingin saya kongsikan untuk kita renungkan dalam diri kita ialah berkaitan dengan ketika ini dan beberapa hari yang lalu kita lihat hampir kebanyakan orang yang bila kerajaan memberikan sempena aspirasi keluarga Malaysia, dan itu diberikan diskaun. Asalnya selama 4 hari diberikan diskaun untuk pemotongan, diskaun untuk saman. Apa benda tahu nama tu tapi faham tak diskaun saman polis ni. Jadi ada diskaun sebanyak 80%. Dan diskaun tadi dilanjutkan sehingga 31 Disember. Maka ramailah yang tersenyum lebar, ramai yang rasa gembira. Mereka ini dapat mengurangkan bayaran tadi daripada 150 jadi RM30. Kalau yang ada yang RM90, tak silap saya lah. Saya pun ada juga dua buat semakkan. Boleh dikatakan mereka ini akan rasa seronok bila kerajaan ataupun pihak berkuasa membuat satu kelonggaran. Salah tetap salah, tetapi diberikan kelonggaran daripada bayar 100%, bayar dengan potongan sebanyak 80%. Betul tak? Saman sama polis saja kan, bukan saman JPJ. Seronok. Lepas tu bila dah tutup, kerajaan kata okey, kita lanjutkan sehingga 30. Bagi mereka yang tak sempat tadi, alhamdulillah seronok rasa. Baik tuan-tuan, ini kita lihat kerana mereka ini seronok kerana denda tadi dikurangkan, tempoh masa dilanjutkan. Seronok. Ini baru saman ataupun kerajaan dunia ini yang membuat pengisytiharan tentang kesalahan yang diberikan pengurangan. Bayangkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya kita ini, setiap kesalahan kita, setiap kesilapan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala terbuka. Sepanjang masa terbuka tentang peluang keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Sebab Allah, innallah al-ghafurur rahim, sesungguhnya Allah tadi maha pengampun lagi maha penyayang. Tak ada tempoh, tak ada tempoh sehingga 31 Disember ni siapa yang nak mohon taubat dengan Allah sampai 31 ni. No, sepanjang masa ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai kita yang merasakan bila Allah cakap dalam Al-Quran, setiap orang yang ada dosa Allah ampunkan dosa ini. Berapa ramai yang rasa gembira macam pengumuman yang dibuat macam potongan saman ini. Rasa ramai yang buat je, yang buat tak kisah aja, tak merasa. Sedangkan dosa kesilapan yang dilakukan ketika di dunia ini, kalau tidak diampunkan oleh Allah di akhirat nanti, pasti akan menanggung kesusahan. Setiap yang kita buat di dunia ini akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan ketika kita dalam proses pertanggungjawab tersebut, Allah dah
maafkan, Allah dah berikan keampunan. Maka sesiapa yang dapat keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ganjarannya adalah syurga. Bukan bila ada dosa maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kita tak mau, tuan-tuan. Jadi kita di akhir tahun ini mudah-mudahan kita boleh muhasabah. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah suruh kepada kita, wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah kata bersegeralah mencari ampunan daripada Tuhanmu. Allah suruh dalam ayat ni. Tapi ada orang yang buat dosa, buat salah, dia suka tangguh. Dia suka tangguh masa untuk bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tak akan sia-siakan kalau kita ada dosa-dosa kecil kita tak tangguh. Lebih-lebih lagi hari Jumaat ini kita perbanyakkan istighfar. Kita perbanyakkan istighfar pada hari Jumaat ini. Mudah-mudahan kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita. Cuma hari ini dah berapa banyak kita melakukan istighfar? Itu saja. Tadi saya tanya hari ini berapa banyak dan kita selawat? Itu sajalah. Itu saja yang perlu kita muhasabah diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi tentang yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang memohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ialah dengan cara kita mohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencurahkan rezekinya kepada kita. Allah permudahkan segala urusan hidup kita. Bila kita banyak mohon ampun dengan Allah, banyak kita mohon istighfar. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah Nuh, surah yang ke-71, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Tuan-tuan lihat bagaimana Allah menceritakan tentang astaghfiru rabbukum annahu kana ghafura. Sesupohonglah ampunan kepada Tuhanmu, Tuhan kamu, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Dan disebut lagi yursilis samaa alaikum midrara. Maka bila banyak beristighfar tadi, astaghfiru tadi, bila banyak beristighfar, banyak mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tadi Maha Pengampun, yursilis sama, diturunkan daripada langit. Macam sekarang ni nampak turun hujan, ini adalah rahmat Allah, diturunkan daripada langit hujan yang mencurah-curah kepada kamu, iaitu segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihan kalau kita banyak beristighfar, Allah turunkan kemurahan daripada langit. Rezeki. Turun hujan ni rezeki bukan kepada kita saja, kepada tumbuh-tumbuhan, pada haiwan. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis kursi, kalau tak silap saya lah, hadis kursi yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis tadi, dan hadis tadi disampaikan oleh Rasulullah, isinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah keampunan kepadaku, nescaya akan kuampun. Siapa yang buat dosa pada siang, siapa yang buat dosa pada malam hari, tak kira siang malam, kalau ada yang buat dosa, Allah kata minta ampun kepadaku, nescaya aku akan ampunkan dosa.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak menceritakan dengan Allah ini dari segi pemotongan terhadap kesalahan kita, dia tak ada diskaun 80 90. Bila kita minta, dia akan less semua 100%. Yang penting atas keikhlasan kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat 100% tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ini dapat 80 pun rasa seronok dah kan. Termasuk saya lah, saya ada 2 saman. Menandakan saya pun buat salah juga. Ini nak membuktikan kita sebagai manusia ni tak boleh lari daripada melakukan kesilapan. Dosa rosak kalau tak bayar, berdosa lah. Kita sebagai rakyat dengan kerajaan, kalau kita buat kesalahan kerajaan, dosa juga kita. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jadi tengah hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan amalan, beberapa amalan yang kita ini boleh akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi menyebut dalam hadis-hadis baginda berkaitan dengan kalau kita melakukan amalan ini boleh menyebabkan Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu dan juga yang akan datang. Allahu akbar. Yang telah lalu dan akan datang. Hebat, belum buat dosa lagi akan diampunkan oleh Allah bila kita melakukan amalan ini. Masya Allah. Salah satu yang paling mudah saja tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Amirul Mukminin, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbiru abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dengan cara berwuduk sahaja, dengan sempurna wuduk, akan diampunkan dosa yang telah terdahulu dan yang terkemudian. Wuduk dengan cara berwuduk sahaja pun boleh menyebabkan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang telah lalu dan juga yang terkemudian. Dan apa yang menarik di sini tuan-tuan, dalam kitab ini saya melihat ada beberapa hadis. Salah satunya kalau kita boleh manfaatkan hadis ini yang berkaitan dengan hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat sekiranya kita selepas sahaja melaksanakan solat Jumaat, dan dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini adalah seorang pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, dia kata, man qara'a iza sallama imamu yaumal jum'ah, sesiapa yang membaca selepas imam bagi salam pada hari Jumaat, berarti baca beberapa ayat selepas imam bagi salam. Ini nak menggambarkan kadang-kadang kita ni imam bagi salam tak sempat berdoa, tak sempat imam berdoa pun ada yang dah tapi bukan di sinilah, ada yang dah bangun dah. Sedangkan ada amalan ini kalau kita buat, dia boleh menyebabkan dosa kita yang telah lalu diampunkan oleh Allah, dan dosa yang akan datang pun insya-Allah mudah-mudahan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan? Baca Fatihatul Kitab, baca Fatihah. Selepas bagi salam, baca, selepas imam bagi salam, baca Fatihah, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu binnas sebanyak 7 marrah, sebanyak 7 kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dosa-dosanya yang telah lalu dan mudah-mudahan yang terkemudian. Baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul A'udzu birabbil falaq, baca Qul A'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali. Ini ada hadis dah. Masya-Allah tuan-tuan. Ini hanya khusus untuk hari Jumaat. Selepas imam memberi salam. Berarti kita buat sendiri-sendiri. Kita buat sendiri-sendiri. Baik. Ada lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada amalan yang boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang kita lakukan dan diampunkan oleh Allah dosa yang telah lalu. Tadi yang telah lalu dan akan datang. Ada lagi amalan yang akan diampunkan oleh Allah kepada dosa yang telah lalu. Macam saya pasti ada dosa yang telah lalu, yang pagi tadi, yang semalam, yang kemarin, yang minggu lepas, yang bulan lepas, dan juga mungkin tahun lepas. Kita ini macam saya sebut tadi dah, saman polis pun kita ada. Berarti kita ni sentiasa akan buat silap, sebab kita bukan maksum. Kita bukan maksum. Kita terpelihara mata kita, mulut kita mungkin ada membicarakan tentang benda-benda yang tidak contohnya mengumpat lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa dia yang boleh menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dosa-dosa yang kita yang lalu? Hadis diriwayatkan oleh Uthman bin Affan. Ni Uthman juga tadi Anas bin Malik tadi tuan-tuan. Kata Nabi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Kata Uthman bin Affan, aku melihat Rasulullah tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Rasulullah berwuduk dan sempurnakan wuduknya. Berarti Rasulullah ambil wuduk dan wuduk tadi diambil dengan sempurna. Dengan tertib dia lah, dengan ada yang sunat, ada yang wajib, rukun-rukunnya dipenuhilah. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, qala man tawadda'a wudu'i hadza. Sesiapa yang berwuduk dan wuduknya seperti ini, seperti yang Rasulullah buat tadi, yang Rasulullah ambil tadi, Rasulullah tu, sesiapa yang berwuduk dan wuduknya seperti ini, wudu'i hadza, wuduknya seperti ini, summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, faraka'a fihi raka'ataini, maka dia mendirikan raka'atain, dengan melaksanakan 2 rakaat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, Alhamdulillah. Saya kira pada ketika ini, pada saat ini, ramai di kalangan hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita melakukan apa yang disebut dalam hadis ini. Tuan-tuan tadi berwuduk, sama ada berwuduk di belakang sana, walaupun SOP kita berwuduk dari rumah, tapi mungkin ada halangan di jalan tadi, terbatar dan sebagainya, maka kita berwuduk. Bila kita berwuduk tadi, summa ata masjid, bila dah kita berwuduk tadi, dah pasti kita niat nak datang ke masjid. Lebih-lebih lagi hari ini hari Jumaat, kita nak solat Jumaat. Bila kita masuk saja di tempat ini, faraka'a fihi raka'atain, maka didirikanlah dua rakaat. Sama ada 2 rakaat tadi, 2 rakaat wuduk kah, terpulanglah 2 rakaat tahiyatul masjid kah, tapi ini tak boleh perkara masjid lagi, ini surau Jumaat sementara, belum lagi sampai peringkat mungkin solat sunat mutlak yang tuan-tuan ataupun tuan-tuan solat sunat duha, belum masuk waktu lagi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dalam hadis ini umum, dia tak sebut solat rakaat ini berarti solat apa saja solat, ataupun tuan-tuan buat solat taubat 2 rakaat hari Jumaat. Guru saya pesan, setidak-tidaknya kita tuan-tuan, kita nak dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis
as-salatul khamsu wal jum'ati ilal jum'ati mukaffarat. Daripada satu solat ke satu solat, satu jumaat ke satu jumaat, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena buat setidak-tidaknya dalam seminggu sekali solat taubat. Dan seelok-eloknya kita buatlah pada hari Jumaat. Masuk dalam masjid, solat sunat taubat 2 rakaat. Setidak-tidaknya. Tak perlu kita nak bangun taubat malam qiyamul lail. Sebab susah. Biasanya ini bermusim. Bermusim qiyamul lail ni musim Ramadan saja. Di luar Ramadan ni kecuali yang memang istiqamah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berqiyamul lail setiap malam, alhamdulillah. Tapi kita buatlah taubat pada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ada hadis yang menceritakan tentang amalan yang boleh menyebabkan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Antaranya salah satu tadi dengan cara mendirikan 2 rakaat datang ke masjid. Rugi tuan-tuan, masuk waktu dah. 1:12. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, yang terakhirlah yang terakhir daripada saya pada hari ini, ada lagi yang disebut sebagai amalan penghapus dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebut siapa yang buat ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana dia baru dilahirkan, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan amalan ini hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini dia menceritakan tentang kelebihan bagaimana orang yang mengerjakan haji. Jadi sekarang ini kita dah 2 tahun dah kan tak boleh nak pergi haji, dan juga melakukan tawaf di Kaabah. Dan ini disebut dalam hadis ini, kalau tuan-tuan yang mana kita tahu kerajaan Arab Saudi dah mula membenarkan untuk melaksanakan umrah, ini tawaf sunat ni, iaitu disebut dalam hadis ini daripada Abdullah ibn Abbas. Beliau mendengar daripada Nabi SAW, siapa yang melakukan tawaf di Kaabah sebanyak 50 kali. Biasanya kita tawaf 7 kali je kan. Itu tawaf, tawaf sunat, tawaf rukun, umrah. Ini siapa yang boleh buat sebanyak 50 kali. Masya Allah, akan terhapus dosa-dosanya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Jadi ini melibatkan di sanalah. Kalau tuan-tuan dapat ke sana ataupun yang memang dah ada perancangan akhir tahun, biasalah orang Malaysia ni bulan hujung tahun ni kan ambil cuti hujung tahun nak pergi umrah. Jangan lepaskan peluang untuk perbanyakkan tawaf. Sesiapa yang banyakkan tawaf di Baitullah, ganjaran pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama dia adalah bayi yang baru tak ada apa. Bayi yang dilahirkan ini tak ada sebarang dosa. Ini hadis Nabi lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga ada lagi yang menyebut tentang ini kita boleh buat ni. Ini mungkin berlaku juga kepada kita. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min zunubihi kal yauma waladathu ummuhu. Ni siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dan diikuti dengan sittan, diikuti dengan 6 hari min Syawal, dalam bulan Syawal, maka dia akan memperolehi sebagaimana keampunan tadi, sebagaimana dia baru dikeluarkan daripada perut ibunya. Ini mungkin kita selalu buat, kita istiqomah je lah. Biasanya Ramadan ni okey, tapi nak ikut sitan tadi, 7 hari di bulan Syawal tadi yang susah. Sebab dulu banyak open house.
Kalau saya dulu-dululah, kalau tak selesai kat kampung, mari kat sini, kat pejabat, bahagian ni dia punya patut hujung minggu pula kawan sana open house ini susah nak dapatkan 6 hari tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingat itu saja yang saya dapat kongsi pada tengah hari ini. Saya kira waktu kita pun dah hampir memasuki waktu solat Jumaat pada tengah hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, dan kita jauhi sekali, jangan sekali-kali kita melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kemurkaan Allah datang kepada kita dan tidak ada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan jadi orang yang serugi-ruginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di sana nanti bila kita minta nak balik pun dah tak ada guna lagi dah. Kita nak minta balik pun dah tak ada guna lagi ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jadi sekiranya setakat itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.